Kita membicarakan tajuk yang amat penting sekarang ini, dibicarakan di sana sini terutamanya apabila menjelang bulan Oktober. Pesta minum arak yang diimport budayanya daripada luar dan cuba dibawa ke negara kita. Apakah minum arak ini merupakan satu budaya yang diizinkan oleh agama-agama yang ada di dunia? Pada hari ini, kita akan bincangkan pandangan agama-agama terhadap minum arak. Apakah agama-agama yang ada di dunia ini membenarkan penganutnya untuk meminum arak? Setakat ini yang kita dapat lihat, masyarakat umat Islam yang secara terang-terang menolak arak. Walaupun tidak dinafikan ada umat Islam yang meminum arak, namun demikian secara umumnya masyarakat Islam meyakini bahawa arak adalah haram. Namun demikian, ramai saja pengikut agama yang lain meyakini bahawa mereka diizinkan mengikut ajaran agama untuk meminum arak. Namun demikian, apakah benar perkara ini di mana agama-agama yang ada di dunia ini mengizinkan penganutnya untuk meminum arak? Sebelum kita pergi lebih jauh, kita perhatikan natijah ataupun bahaya yang berlaku yang diakibatkan oleh arak. Di Eropah, masalah ketagihan arak telah menyebabkan kadar kematian yang cukup tinggi yang disebabkan oleh kemalangan, kecederaan. Menurut apa yang dinyatakan oleh WHO, World Health Organization, pada tahun 2011, tercatat lebih kurang 2.5 juta penduduk dunia meninggal akibat alkohol. Dari jumlah tersebut, 9% kematian terjadi di kalangan pemuda-pemuda yang berumur 15 hingga 29 tahun. Satu angka yang amat membimbangkan bahawa arak telah menyebabkan kematian dengan jumlah yang begitu tinggi. Kemungkinan disebabkan penyakit, kemalangan, pergaduhan dan pembunuhan dan sebagainya. Tetapi punca utamanya adalah arak. Kita lihat lagi, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah meletakkan Malaysia adalah di antara 10 negara tertinggi yang mengambil ataupun rakyatnya mengambil arak, di mana rakyat Malaysia membelanjakan 1.5 bilion ringgit setahun untuk arak. Satu angka yang cukup besar tetapi tidak memberikan kebaikan kepada penduduk Malaysia, bahkan mendatangkan berbagai mudarat. Baru-baru ini beberapa kisah kita dengar kemalangan jalan raya yang disebabkan oleh pemandu memandu kenderaan dalam keadaan mabuk kerana meminum arak. Di United Kingdom, angka jumlah jenayah akibat meminum alkohol adalah lebih kurang 45 hingga 46% kejadian jenayah dan 39 keganasan rumah tangga, dan hampir 1 juta serangan keganasan berlaku pada tahun 2007 hingga 2008 berpunca kerana mabuk disebabkan oleh alkohol. So ini menggambarkan bahawa budaya meminum arak ini adalah akhirnya menyebabkan seorang itu mabuk, dan beberapa masalah yang timbul apabila mereka mabuk, sama ada pergaduhan, keganasan, kemalangan jalan raya dan sebagainya. Ini menggambarkan bahawa ia merupakan budaya yang amat tidak sihat untuk diamalkan di mana-mana negara. Mengimbau kembali apa yang berlaku di negara kita pada 25 Januari 1981. Satu suasana pilu telah pun menyelubungi negara kita apabila sekelompok orang yang telah meminum samsu murahan. Daripada jumlah tersebut, 32 orang disahkan meninggal, dan dalam tempoh hanya 2 hari selepas mereka meminum arak tersebut, meminum samsu tersebut. Perkara ini berlaku di Kulim pada tahun 1981. Dan 42 orang lagi dimasukkan di dalam hospital, dan 5 daripada mereka mengalami buta seumur hidup. Walaupun beberapa
perbincangan telah pun dilakukan sama ada oleh kerajaan negeri dan kerajaan pusat untuk mencegah perkara ini. Namun demikian, kita lihat arak masih lagi dijual secara terbuka di negara kita, dan kes meminum arak secara terbuka pun masih lagi wujud. Bahkan banyak laungan-laungan di kalangan penduduk Malaysia yang meminta supaya arak diizinkan minum secara terbuka. Selangor telah pun mengambil tindakan yang cukup baik, di mana di tempat permainan, di taman-taman permainan, merokok dan juga arak dilarang untuk diambil. Kita perhatikan apa yang gejala buruk yang berlaku. Arak merupakan ibu kepada segala perkara yang buruk. Al-khamru ummul khaba'is. Arak adalah ibu ataupun punca segala perbuatan buruk. Apabila seorang itu mabuk, akal mereka tidak akan berfungsi, menyebabkan beliau berada di luar kawalan. Inilah yang menyebabkan pelbagai masalah yang timbul, sama ada pergaduhan, pembunuhan, kemalangan kerana membawa kenderaan dalam keadaan mabuk, keganasan rumah tangga dan sebagainya. Jadi, mari kita lihat apakah pandangan agama-agama besar di dunia. Islam, agama Yahudi, agama Kristian, agama Buddha, agama Hindu terhadap arak. Apakah agama-agama ini mengizinkan penganutnya untuk meminum arak berdasarkan ajaran agama tersebut? Yang pertama, kita lihat arak menurut ajaran agama Islam. Agama Islam memang adalah agama yang cukup jelas mengharamkan arak, dan seluruh masyarakat Islam memahami perkara ini, walaupun ada di kalangan umat Islam yang meminum arak, namun mereka meminum arak bukan dengan keyakinan bahawa arak adalah halal mengikut ajaran agama Islam. Tentang pengharaman arak ini jelas ada dalam nas Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya petik untuk tuan-tuan dan sekalian beberapa ayat dalam Al-Quran, dan penghujung nanti kita lihat beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang arak. Dalam surah Al-Baqarah ayat 219, surah Al-Baqarah ayat 219, Allah SWT berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada kamu, wahai Rasulullah, tentang arak dan judi. Katakanlah, wahai Rasulullah, pada keduanya terdapat dosa yang besar, dan tidak nafikan ada beberapa manfaat. Namun, dosanya, keburukannya, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Al-Quran tidak menafikan adanya kebaikan pada arak. Al-Quran tidak menafikan demikian. Namun demikian, Al-Quran menegaskan bahawa mudarat yang datang daripada pengambilan arak lebih tinggi, lebih besar, lebih bahaya daripada kebaikannya. Lantaran itu kita lihat Islam secara jelas mengharamkan arak. Dalam ayat yang berikutnya secara jelas, surah Al-Ma'idah ayat 90. Allah SWT menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, ketahuilah bahawa sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan binatang-binatang, dengan anak-anak panah adalah semuanya najis, yakni keji, dan ia adalah merupakan perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya, moga-moga kamu akan mendapat kejayaan. Dalam ayat ini cukup jelas Al-Quran menyatakan kepada kita bahawa arak adalah perkara yang najis, dan ia merupakan hasutan syaitan yang perlu dijauhkan. Al-Quran secara jelas menyatakan kat sini
di dalam ayat ini bahawa arak adalah najis dan Al-Quran memerintahkan kita fajtanibuh, naklah kamu jauhkan arak la'allakum tuflihun. Kedua-dua ayat ini secara jelas menyatakan ataupun memberitahu pada kita bahawa hukum meminum arak mengikut ajaran agama Islam adalah haram. Jadi dalam agama Islam, pengambilan arak, meminum arak adalah satu perbuatan yang cukup jelas haram di sisi agama Islam. Ini pandangan agama Islam. Bagaimana pula pandangan agama Yahudi? Apa yang tercatat di dalam Taurat? Apa yang tercatat di dalam Taurat? Taurat sini maksudnya ajaran agama Yahudi. Apakah pandangan agama Yahudi terhadap minuman arak? Kita perhatikan dalam Numbers. Numbers adalah merupakan salah satu kitab yang terdapat di dalam Taurat. Salah satu kitab yang terdapat di dalam Taurat. Taurat ada 5 buku. Yang pertama, Genesis, Kejadian. Yang kedua, Exodus, Keluaran. Yang ketiga, Leviticus, Imamat. Yang keempat, Numbers, Bilangan. Yang kelima, Deuteronomy, Ulangan. Kita berada bicarakan tentang kitab Numbers. Kitab Numbers, kitab Bilangan, chapter yang ke-6, ayat 1 hingga 8, menekankan perkara ini. The Lord commanded Moses to give the following instruction to the people of Israel. Tuhan telah memberikan arahan kepada Nabi Musa untuk diberikan kepada Bani Israel perintah ataupun arahan-arahan ini, instruction ini. Any of you, male or female, mana-mana kamu, sama ada lelaki atau wanita, who make a special vow to become a Nazarite and dedicated yourself to the Lord, shall abstain from wine and beer. Mana-mana di kalangan kamu, sama ada lelaki ataupun wanita, di mana mereka devoted diri mereka, mereka yang nak menjadi tentera-tentera Tuhan, mereka yang nak menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, dedicated yourself to Lord, yang menyerahkan dirinya ataupun menghambakan dirinya kepada Tuhan, shall abstain from wine and beer. Perlu menjauhkan diri daripada wine dan beer. You shall not drink any kind of drink made from grapes or eat any grapes. Dalam ayat ini secara jelas dinyatakan bahawa kamu tidak boleh meminum apa-apa jenis minuman yang dibuat daripada anggur ataupun memakan apa-apa anggur. Makanan-makanan yang dibuat daripada anggur, raisin. As long as you are a Nazarite, you shall not eat anything that comes from a grapevine. Selagi mana kamu ingin menjadi orang yang devoted pada Tuhan, hamba Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, maka kamu tidak boleh mengambil apa-apa sumber yang datangnya daripada anggur. Even biji anggur pun tidak boleh. Kita melihat ini terjemahannya. Tuhan telah memerintahkan Nabi Musa. Tuhan telah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam agar menyampaikan peraturan-peraturan ini kepada Bani Israel. Setiap orang lelaki atau wanita yang bertekad untuk hidup khusus bagi Tuhan sebagai orang yang taat tidak boleh minum arak. Tidak boleh minum arak. Mereka tidak boleh minum semua jenis arak walau dari apa ia diperbuat, sama ada daripada anggur ataupun buah-buahan yang lain. Mereka tidak boleh makan buah anggur yang segar atau yang kering, ataupun sahaja atau apa sahaja yang berasal dari pokok anggur, bijinya atau pucuknya pun tidak boleh dimakan. So ini ayat dalam Numbers yang termaktub dalam Taurat melarang mereka yang nak hidupkan dirinya khusus pada perhambaan pada Tuhan. Dilarang untuk meminum air anggur, dilarang untuk meminum arak, bahkan bukan hanya dilarang untuk meminum arak, dilarang untuk mengambil apa-apa yang ada kaitan dengan anggur. Bukankah ayat dalam Taurat ini cukup jelas
menghalang daripada mereka ataupun mengharamkan arak, di mana mereka yang nak hidup khusus ataupun taat pada perintah Tuhan adalah diharamkan daripada meminum arak. Kita dah lihat ayat dalam Al-Quran dan kita telah pun lihat ayat daripada Bible, ayat daripada Taurat yang terkandung dalam Bible. Berarti agama Islam dan agama Yahudi melarang penganutnya daripada meminum arak. Dua agama ini melarang penganutnya untuk meminum arak. Dan kita akan lihat sebentar lagi agama-agama yang lain, apakah pandangan agama lain terhadap meminum arak.